Hai, selamat datang kepada pelajar tingkatan 1 di bawah subjek Reka Bentuk dan Teknologi, lagi sekali bersama dengan Cikgu Husna. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang prinsip reka bentuk di bawah bab 1, pengenalan kepada reka bentuk dan teknologi. Tetapi hari ini, Cikgu akan pastikan awak dapat tahu 7 prinsip reka bentuk. Ada 7 prinsip reka bentuk. Kalau awak tengok ada 7 gambar dekat sini daripada butterfly ni sampai kerusi. Setiap satu gambar ni ada satu prinsip reka bentuk yang digunakan. Apakah dia? Mari kita tengok. Iaitu prinsip reka bentuk. Menjelaskan prinsip reka bentuk. Apa itu prinsip reka bentuk? Dia adalah konsep yang digunakan untuk menyusun maklumat. Prinsip reka bentuk ini, dia membantu membuat keputusan tentang bagaimana kita nak gunakan elemen reka bentuk yang kita dah belajar sebelum ni. Dan ini akan menjadikan lakaran idea menjadi lebih menarik dan memberikan lebih kepuasan kepada pelanggan. So, dekat sini, prinsip reka bentuk ada 7, iaitu yang pertama ialah keseimbangan. Yang kedua, pengulangan. Yang ketiga, kontras. Keempat, kepelbagaian. Kelima, kesatuan. Keenam, keringkasan. Dan yang ketujuh adalah harmoni. Kita akan tengok satu persatu prinsip tersebut. Yang pertama, keseimbangan. Dalam prinsip keseimbangan, ada dua jenis iaitu keseimbangan simetri iaitu formal dan juga keseimbangan asimetri, tidak formal. Keseimbangan simetri, dia ni adalah seimbang pada kedua-dua belah bahagian. Tetapi untuk asimetri, dia tidak sama kiri dan kanan dia, tetapi dia ni lebih menarik dan mempunyai daya tarikan yang tersendiri. Contoh, awak nampak tak gambar rantai? Kita bila letakkan garisan di tengah-tengah dia, membahagi antara kiri dan kanan, kedua-dua bahagian adalah sama. Bila sama, dia adalah keseimbangan simetri. Kemudian kita tengok contoh yang kedua iaitu kerusi. Kerusi ni bila kita pembahagikan dia dekat tengah pada dua-dua bahagian, dia adalah tidak sama. Bila tidak sama, dia adalah di bawah keseimbangan asimetri. Tetapi kerusi ini mempunyai daya tarikan yang tersendiri walaupun dia tidak seimbang. Itu adalah prinsip keseimbangan. Kita tengok contoh. Contoh yang pertama iaitu gambar pokok. Bahagian kiri dan kanan dia adalah sama. Maka dia adalah keseimbangan simetri. Kemudian gambar yang kedua, gambar pokok yang kedua. Kiri dan kanan dia adalah tidak sama. Maka dia adalah keseimbangan asimetri. Kemudian kita tengok gambar tu. Bila kita tengok tengah-tengah, bahagikan kedudukan antara kiri dan kanan dia, dia adalah keseimbangan simetri. Dan tengok tu, dua orang budak lelaki tengah main di kayu macam joget-jongkit tu. Kita bahagikan kiri dan kanan dia, dia adalah kedudukan keseimbangan asimetri. Boleh beza asimetri dan asimetri? Itu adalah di bawah prinsip keseimbangan. Kita tengok prinsip yang kedua iaitu pengulangan. Pengulangan bermaksud penyusunan semula objek secara berulang-ulang dari segi saiz dan juga bentuk. Pengulangan ini boleh berlaku dalam bentuk bersudut, susunan bersiri, selari dan juga berjejari. Contoh gambar orang kecil-kecil ni. Dia adalah susunan secara selari. Tengok dari kecil sampai besar kat belakang semuanya sama. Kemudian tengok jam. Jam ini disusun secara berjejari. Dan juga tengok dalam bentuk gelang dan bangunan ni. Semuanya adalah bentuk prinsip pengulangan. Boleh? Bila pengulangan ni bentuk dia sama je. Semua benda sama je. So dia adalah bentuk yang berulang-ulang. Kemudian kita tengok prinsip yang ketiga iaitu kontras. Kontras ialah perbezaan ketara pada ciri elemen yang digunakan. Tujuan dia adalah untuk selahkan perbezaan, tarik perhatian dan membaiki fokus.
Kontras ini menggunakan elemen yang kita dah belajar sebelum ini iaitu dari segi tekstur, kedudukan, warna, saiz, bentuk dan juga ruang. Kontras dari segi tekstur ialah iaitu dari bentuk kasar dan licin. Kedudukan pula kiri dan kanan, menegak dan melintang, ada juga depan belakang. Warna terang dan gelap, saiz dari segi besar dan kecil, bentuk pula bulat ataupun bersegi dan ruang dari segi jauh ataupun dekat. Awak tengok gambar yang pertama iaitu kerusi. Kerusi tu satu besar, satu kecil. Dia adalah kontras dari segi saiz. Kemudian ada kereta. Kereta yang merah, biru, pink. Dia adalah kontras dari segi warna. Kemudian awak nampak pasir. Pasir dan pasir tu itu adalah kontras dari segi tekstur. Dan anak panah ke kiri dan ke kanan. Dia adalah kontras dari segi kedudukan. Ya. Kita pergi kepada prinsip yang keempat iaitu kepelbagaian. Kepelbagaian ini menunjukkan aplikasi penggunaan pelbagai gaya, nilai dan idea yang berbeza dalam suatu reka bentuk dan tujuan dia adalah untuk menambahkan daya tarikan. Awak tengok ini adalah kepelbagaian dalam reka bentuk. Gambar yang pertama, gambar dekat baju orang tu kepelbagaian dari segi bentuk iaitu ada segitiga, ada yang separuh bulatan, dan juga kepelbagaian dari segi garisan iaitu garisan lurus dan juga melengkung. Kepelbagaian dari segi juga saiz. Saiz segitiga dia satu besar, ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian sama juga dengan gambar ikan. Ikan tu ada saiz besar, saiz kecil. Tapi dia menggunakan pelbagai idea untuk tambahkan lagi daya tarikan dia. So adalah bawah prinsip kepelbagaian. Yang kelima iaitu prinsip kesatuan. Kesatuan ialah gabungan semua bahagian elemen untuk membentuk imej, tema atau idea yang sempurna. Sebagai contoh, dia adalah kesatuan tadi adalah gabungan semua elemen kan. Contoh tu adalah helmet. Helmet untuk naik basikal. Dekat situ ada elemen warna, garisan, ruang, rupa, tekstur dan juga bentuk. Dia ni nak bentukkan image ataupun tema. So tema ataupun idea dia ialah nak buat helmet. Okey, contoh gambar yang kedua, awak nampak segi empat dan bunga dalam bentuk love. Ia adalah kesatuan dari segi gabungan saiz, rupa, warna dan tekstur yang sama. Itu adalah kesatuan. Kemudian kita pergi kepada prinsip yang keenam iaitu keringkasan. Keringkasan ialah idea yang kompleks yang diolah menjadi ringkas dan bentuk visual. Dia nak menunjukkan intipati atau elemen yang penting sahaja. Keringkasan ini contoh dia bila kita tengok, kita nampak benda tu untuk apa? Contoh kerusi untuk duduk. Jam untuk dipakai. Kemudian ada paper clip untuk pegang untuk kelip dekat buku. Warna yang ringkas. Warna dia tak adalah banyak sangat. Tak adalah 3 sampai 4, 5 warna untuk satu beg contohnya. Warna dia ringkas. Ada satu atau dua warna sahaja. Dia sebab itu design ataupun bentuk dia mestilah ringkas. Dia tahu ke mana produk dia tu digunakan. Tak adalah kita tengok produk tu kita nampak dia ni nak buat apa sebenarnya fungsi dia apa tak ada. Dia tengok kita tahu oh fungsi dia kerusi, bentuk dia kerusi, oh mesti untuk duduk. Tak ada dia buat macam kerusi tapi macam bukan kerusi. Tak ada. Itu tidak ada prinsip keringkasan. Kemudian kita pergi yang ketujuh iaitu prinsip yang ketujuh harmoni. Harmoni bermaksud apabila kita melihat sesuatu, dia memberikan keamanan dan kedamaian. Yang mana dia dihasilkan melalui susun atau yang berulang tetapi seimbang, ada hubungan yang berkaitan macam tona warna yang sama dan juga ada kontras. Selalunya alam semula jadi sentiasa berada dalam prinsip harmoni. Yang mana contoh alam semula jadi laut, gunung, pokok, awan dan juga langit. Awak tengok gambar yang cikgu letak kat sebelah, itu adalah harmoni dalam susun atur perabot. Kita nampak nyaman je. Nampak kemas, itu adalah harmoni.
Kemudian kita nampak gunung, laut, pokok, awan itu adalah harmoni dalam alam semula jadi. Okey, kita sebagai rumusan, kita dah kenal pasti 7 prinsip reka bentuk, iaitu keseimbangan, pengulangan, kontras, kepelbagaian, kesatuan, keringkasan dan juga harmoni. Dan apa yang awak perlu buat sekarang, boleh buat latihan cikgu praktis formatif 2. Ada 4 latihan, iaitu yang pertama, nyatakan 7 prinsip reka bentuk yang dalam peta berikut yang awak dah belajar tadi. Padankan prinsip reka bentuk di bawah sama ada A seimbang simetri ataupun keseimbangan asimetri. Yang ketiga, nyatakan prinsip reka bentuk pada gambar di bawah. Ada 4 gambar. Nyatakan prinsip yang terlibat. Yang keempat, tuliskan prinsip reka bentuk yang betul pada keterangan yang diberikan. Boleh? Kita jumpa lagi pada video akan datang.